Yang ketiga, yang seluruhnya bertadarus Al-Quran. Maksud tadarus seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dan Al-Imam Al-Bujairmi rahimahumallahu ta'ala adalah dengan cara seorang membaca di hadapan seorang yang lain dan kemudian yang mendengar akan mengulangi semula bacaan yang telah dibaca oleh pembaca yang pertama. Kalau tadarus yang betul, ikut dengan istilah Al-Imam Bajuri dengan Imam Bujairmi, kalau tadarus maknanya kalau saya baca satu muka, hak yang kedua dia dengar tadi, dia kena ulang balik semuka yang saya baca. Hak ketiga ulang balik hak yang kami baca tadi sampailah hak ke-10. Tu dia tak habis malam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya hormati mengurusi majlis. Saya muliakan Fadil Ustaz Saleh Zakri, para guru, para asatizah, ibu ayah, babang, kakak-kakak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama yang hadir pada hari ini tanpa mengurangkan kedudukan ibu ayah semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbahasan bagi kitab Risalatus Shaum Bainas Syari'ati, Risalatus Shaum Bainas Syari'ati wal Haqiqah. Pada perbahasan jika fajar telah terbit sedang dia bersetubuh, maka tidak batal puasanya jika dia mencabut kemaluannya segera. Itu Betul. Jadi kalau seorang tadi fajar telah terbit, dia tak sedar kata fajar telah terbit, maksudnya matahari dah naik, dan dia sedang bersama dengan isterinya pada waktu tersebut, batal atau tidak puasa tadi, dan adakah dia dikenakan dengan kafarah? Maka disebut di sini tidak batal puasanya jika dia mencabut kemaluannya segera. Namun jika dia berterusan di dalam urusan tersebut, yaitu dalam persetubuhan itu, maka batallah puasanya. Kalau dia dah tahu dah kata matahari dah naik ataupun fajar telah terbit, fajar subuh, matahari tak naik lagi, fajar telah terbit, maka dia tetap juga berterusan dalam urusan persetubuhan tersebut, maka batallah puasanya dan wajib ke atasnya qada dan kafarah. Dia kena kafarah. Kafarah itu apa? Yaitu membebaskan seorang hamba mukmin. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Bagi setiap miskin tersebut satu cupak. Dia kena puasa, dia kena bebas seorang mukmin. Kalau tak mampu, hamba mukmin. Kalau tidak mampu, sekarang tak ada hamba, tidak mampu, maka dia kena memberi makan kepada 60 orang miskin, bagi setiap miskin tersebut satu cupak. Ini tak ada 2 bulan berturut-turut ni, tak boleh jatuh. Kena puasa 2 bulan berturut-turut setelah tu. Ni tak apa ni, jatuh ni. Itu dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, maka barulah diberi makan kepada 60 orang miskin, bagi setiap miskin tersebut satu cupak.
2 bulan berturut-turut dia kena puasa. Ini kalau kafarah. Tamam. Tambah sikit tu. Selepas hamba mukmin tu kena puasa berturut-turut 2 bulan. Bagi lelaki lah. Bagi perempuan maka wanita tersebut tidak diwajibkan dengan puasa 2 bulan. Kenapa? Karena wanita tadi telah batal puasanya dengan dimasukkan sesuatu, bukan dengan sebab persetubuhan. Baik. Masalah seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, sedang di mulutnya terdapat untayan benang yang ditelannya bersama makanan pada waktu malam. Jika dia menelan lebihan untayan benang tersebut, maka puasanya terbatal kerana masuk sesuatu ke dalam rongga perutnya. Ini kalau masalah iftiradi dipanggil, kalau dimakan, masalah yang difikirkan oleh para ulama. Kalau seorang tadi makan dan di makanan tadi ada benang sekali, dan bila dia telan makanan tersebut, dia makan pada waktu malam, tapi ada lebih benang dekat makanan tadi di luar daripada mulutnya, dan lebihan benang tersebut tak masuk semua ke dalam perutnya lah, tidak masuk kerana ada keluar sikit. Jika dia mencabutnya, maka puasanya akan terbatal juga. Jadi dia kata, jika dia menelan lebihan untayan benang tersebut, maka puasanya terbatal. Kalau telan pun batal kerana masuk sesuatu ke dalam rongga perut. Dan jika dia mencabutnya, maka puasanya akan terbatal juga. Batal juga. Telan pun batal, cabut pun batal, kerana dia dikira sengaja memuntahkan sesuatu. Dia ditarik. Jadi keluar daripada jauh daripada perut, naik ke atas, dikira macam muntah. Jika dia membiarkan benang tersebut, maka solatnya pula akan terbatal. Kalau dia biar pula benang tadi, dia tak mau cabut sampai maghrib, dia tak semayang pula lagi, kerana solat dia terbatal. Kenapa solat terbatal? Kerana kerana bersambung benang tersebut dengan najis yang terdapat di dalam perut. Jadi benang tu bersambung dalam. Macam mana ni keadaan ni? Tiga-tiga semua tak kena ni. Cabut tak kena, telan tak kena, biak pun tak kena. Baik, macam mana nak buat? Jalan untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan cara seseorang yang lain mencabut benang tersebut daripada mulutnya dalam keadaan dia lalai. Jadi ini ada seorang lagi pun kena faqih jugalah, kena reti. Jadi dia kata dia pernah mengaji bab ni. Jadi dia pergi tolong pergi cabut, tak ada habaq lah dekat balong tu. Dia pergi cabut benang tu. Dan kadang kawan tadi tidak sedar. Maka keadaan sebegini tidaklah memudaratkan puasa orang tersebut kerana tiada padanya ikhtiar atau pilihan pada keadaan tersebut. Seperti mana seseorang tersebut wajib ke atasnya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, maka wajib juga ke atasnya menjaga anggota tubuhnya daripada segala perkara yang diharamkan. Jika perkara ini tidak berlaku, maka tiada puasa baginya. Jadi ini tiada puasa baginya ni dengan makna tidak ada puasa yang sempurna baginya. Dia tidak akan puasa dengan puasa yang sempurna. Dia hanya puasa sekadar menahan lapar dan dahaga. Seperti yang disebut oleh Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidaklah orang yang berpuasa, berapa ramai yang berpuasa yang puasanya tadi hanya lapar dan dahaga sahaja kerana tidak menjaga perkara yang sepatutnya dijaga. Karena puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi hakikatnya adalah untuk menahan nafsu dan keinginan nafsu kita yang lain. Telah berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Salim Al-Hifni rahimahullah, wa fi muqlati ghaddun wa fi mantiqi sumtu idza lam yakun fi as-sam'i minni tasamumu wa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu fahadzi idzan min sawmil ju' wadh-dhama.
Kata beliau, jika tidak berlaku tundukkan pada yang haram pada pandanganku, tiada diam daripada yang sia-sia pada ucapanku, dan tiada pemekakan daripada yang haram dan sia-sia pada pendengaranku. Dan jika aku telah mengatakan bahawa aku pernah berpuasa sehari, maka hakikatnya ataupun aku berpuasa pada mana-mana hari. Bukan sehari saja tu, yauman tu maksudnya pada mana-mana hari, maka hakikatnya aku tidak pernah berpuasa. Habuanku daripada puasaku sebenarnya hanyalah lapar dan dahaga. Jadi habuanku daripada puasa tadi hanya lapar dan dahaga. Jadi kalau puasaku, aku tidak menjaga kepandangan mataku, aku tidak menjaga ucapan lidahku, aku tidak menjaga pendengaranku daripada mendengar perkara-perkara yang haram, mengumpat dan seumpamanya, maka aku tidak dikira berpuasa pada hari tersebut. Ini kata Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Salim Al-Hifni rahimahullah. Sekarang untuk kita terlibat dengan benda-benda yang haram lebih meluas daripada zaman dulu. Zaman dulu mengumpat atau mendengar orang cakap benda yang tak baik ni, kadang-kadang duduk kena pergi ke kedai dulu atau jumpa orang tadi depan-depan. Sekarang ni cukup sekadar dengar ucapan daripada orang di dalam YouTube, dalam Facebook, yang mana orang ni mengumpat orang dan mengata kepada orang dan seumpamanya, maka sudah kita bersama juga pada waktu tersebut, walaupun bukan dengan hakikah. Kerana itu adalah hikayatus surah, hikayat gambaran saja. Dia ambil gambar, kemudian dia video tadi ni disebarkan, dan dalam video tu bukan orang tu secara hakiki. Faham tak maksud dia ni? Kerana orang tu ada kat luar ni. Macam saya gambar tengah ada sekarang ni di Facebook, tengah live. Tu gambar saya, bukan saya. Saya duduk sini ni. Tapi gambar tu masuk dalam handset. Kalau orang buka handset, tengok ada saya dalam tu. Dia ada banyak akan saya ni, tak, saya satu ni je. Maka tu adalah dipanggil habsis surah. Habsis surah maksudnya gambaran tadi disimpan dengan teknologi, dengan cahaya, dengan seumpamanya tadi, diambil, disimpan gambar tadi. Pun begitu, ia pun naw' minal ghibah, termasuk juga bentuk ghibah ataupun pengumpatan ketika mana kita mendengar ucapan-ucapan yang demikian. Karena dia termasuk hikayah as-saut. Kita mengulang semula suara orang tersebut yang menyebutkan keburukan orang lain dan seumpamanya. Cerita benda yang tidak patut. Tu kalau kata dengan pendengaran. Tu tak kira lagi dengan bacaan-bacaan yang kita baca, tulisan-tulisan orang ni memfitnah orang dan seumpamanya, maka ia lebih luas lagi perkara tersebut untuk kita lakukan dan terlibat dalam perkara-perkara dosa. Karena bila baca, bila tengok, bila dengar, maka dia akan terbit juga dalam hati ni perasaan buruk, sangka dah dengan seseorang yang kita telah dengar tentang berita dia tadi. Macam mana pun dia akan berlaku benda tu juga, sikit akan berlaku. Sebab tu susah untuk nak selamatkan ataupun nak jaga diri kita pada waktu zaman ini adalah tidak lain tidak bukan dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Ataupun tengok yang haram dan seumpamanya, macam-macam yang ada dalam internet dan seumpamanya. Tidaklah terlindung daripada pengetahuan kalian sesungguhnya puasa itu diwajibkan bagi mematahkan nafsu serta menghalang dan menjauhkannya daripada mengikuti syahwat dan maksiat. Jika seorang tersebut masih berterusan mengikuti nafsunya dan sentiasa dalam kemaksiatan kepada Tuhannya, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya dia telah berpuasa Ramadan. Ni kalau kata orang tadi masih berterusan dengan nafsu dan dalam maksiatnya kepada Tuhan, ketahui bahawasanya sesungguhnya dia tidak berpuasa, dia tidak berpuasa Ramadan. Zahirnya dia seakan-akan berpuasa dan kelihatan lapar dan dahaga, namun hakikatnya dia hanya memperolehi lapar dan dahaga sahaja. Karena itu amal kita bukan hanya mujarrad surah, gambaran sahaja, zahir lahiriah sahaja. Dia ada zahir dan ada batinnya.
Dia ada zahir, dan dia ada dipanggil syariah, dan dia ada haqiqah. Syariahnya adalah kita menjaga diri daripada makan dan minum pada siang hari, daripada yang diharamkan pada siang hari, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syariah, kita ikut betul-betul. Dan kemudian tariqahnya ialah dengan menjaga lidah kita, menjaga pandangan mata, menjaga perut, dan menjaga penghiduan kita, menjaga pendengaran dan seumpamanya. Dan haqiqah bagi puasa tersebut ialah apa? Menahan daripada perkara yang selain daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpuasa, bila disebut ketika mana dia diuji, dinaikkan kemarahannya ataupun seumpamanya, maka dia kena sebut inni shaim dalam hatinya. Kalau kata dia selamat daripada riak, untuk dia maklumkan kata dia berpuasa, maka dia boleh sebut dengan lidah inni shaim, dia sebut gitu, saya sedang berpuasa. Kalau dia selamat daripada haitsul amnu minar riak, kalau dia selamat daripada riak, dia boleh sebut dengan lidah, tanpa rasa takut. Lalu dia sebut tadi, dan dia selamat daripada riak, dan dia tahu diri dia akan terjaga daripada riak, maka dia boleh sebut kata dia sedang berpuasa. Kenapa dia sebut macam tu? Kerana untuk mengingatkan dirinya, tazkiran li nafsihi, ingatkan dirinya bahawa dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sedang dalam ibadah, dia dalam hal yang mulia, maka tak sepatutnya dia menyibukkan dirinya dengan urusan yang tidak sepatutnya. Itu boleh. Jadi berapa ramai yang berpuasa, tengok di sini disebut, dan kelihatan lapar dan dahaga, namun hakikatnya dia hanya memperolehi lapar dan dahaga sahaja. Ini seperti yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu. Maksudnya berapa ramai di kalangan manusia yang berpuasa yang tiada bagi puasanya melainkan kelaparan sahaja, dan berapa ramai di kalangan manusia yang mendirikan malamnya sedang tiada bagi qiyamnya melainkan berjaga malam semata-mata. Kenapa? Karena khali 'anil niyyah, karena kosong daripada niat yang suci, dan juga kosong daripada makna hakiki kepada amal tersebut. Karena puasa hakikatnya adalah untuk melahirkan seorang yang mampu menahan diri dan jiwanya, mampu tahan ucapannya, mampu tahan penglihatannya, mampu tahan pendengarannya, yang semua ni tak ada penghadang. Tak ada penghadang pun depan mata dia. Tapi dia tahan, kenapa? Karena khauf minallah, takutkan Allah. Karena takut Allah tadi menyebabkan dia terhalang, walaupun dia tidak nampak. Allah zahir, Allah itu zahir dan tidak terhijab dengan sesuatu pun, tetapi yang terhijab tadi adalah diri kita daripada memandang kepada hakikatullah subhanahu wa ta'ala, lalu kita terhalang daripada melihat perkara tersebut, lalu kita terlupa. Maka orang yang berpuasa, dia dilatih dirinya untuk i'tiqad tersebut. Dia duduk seorang-seorang dalam bilik ayak, dia takkan minum ayak. Dia duduk seorang dalam rumah, dia takkan pergi ke dapur untuk masak Maggi ke, masak nasi ke, ataupun dia takkan beli makanan dan makan seorang-seorang. Dia takkan buat benda tadi. Kenapa? Karena yang dilakukan pada waktu tersebut adalah kerana Allah. Kerana dia mengetahui bahawa Allah memandang dan memerhatikan segala perbuatannya tersebut, walau tak ada siapa pun pandang dia pada waktu itu. Ini hakikatus saum. Puasa sebenarnya melatih diri kita dengan hal tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam atau illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam ni adalah bagi dirinya. Maksudnya telah ditetapkan ataupun diketahui oleh para malaikat Allah pahala yang akan diperolehi dengan tandanya. Ada angin bau wangi amalan tadi, ataupun bau busuk ketika amalan tersebut amalan yang jahat. Malaikat tahu. Tetapi saum laisa lahu amarah, tak ada tanda. Waktu puasa ni amalan yang tak ada tanda, betul? Ada tanda, sembahyang ada tanda. Angkat takbir Allahu akbar. Sebab tu angkat tangan ni daripada jauh, kita angkat tangan ni adalah isyarah sebenarnya kepada orang yang daripada jauh, nampak daripada jauh tahu dia sembahyang.
Allahu Akbar. Nampak daripada jauh. Kalau orang buta duduk pergi dekat tak nampak lah. Ini maksudnya orang ni celek, dia duduk daripada jauh nampak, oh tengah semayang. Lepas tu tengah rokok. Ya, tidak. Maksudnya ada tanda. Lagi, amalan apa lagi? Zakat. Zakat ada, nampak, keluar duit. Transfer. Contoh. Habis lagi, pergi jumpa apa ni dengan asnaf dan kemudian serahkan zakat yang akan dikeluarkan olehnya. Maksudnya nampak dia punya surah gambaran dia tadi. Haji sama, tawaf di Kaabah, sa'i, haji dengan umrah, wukuf di Arafah, mabit di Mina, dan lontar jamrah, semuanya ada tanda. Puasa tak ada tanda. Puasa amalan yang tak ada tanda. Kalau kata dipanggil apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab tu Allah Ta'ala kata fa innahu li, kerana tak dilihat tandanya. Ada orang tak tahu kata orang tadi puasa. Kalau dia puasa sunat contohnya, kalau puasa Ramadan, hatta puasa Ramadan masuk bulan Ramadan, maka orang Islam puasa, biar ada tanda orang tu puasa. Dia kena pakai name tag kata dia puasa, atau dia kena pakai baju khas ketika puasa, hari puasa Ramadan dia kena pakai baju warna apa ni, blue black macam tu, ataupun dia kena pakai hitam putih, atau dia tak boleh pakai baju warna lain, naikkan baju tu saja baru tahu kata dia puasa. Tak ada puasa, tak ada tanda. Lepas tu ada orang bulan Ramadan atau tengah puasa, dia buat kerja macam orang lain. Dia berkebun, dia pergi bekerja dengan harta kerja berat sekalipun, tapi dia sedang puasa. Baik. Kerana itu Allah Ta'ala sebut fa innahu li. Disebabkan kerana puasa ni adamul amarah, tidak ada tanda, maka dia milikku, kata Allah. Aku yang akan bagi pahala kepada dia. Kenapa? Seperti mana dia telah melakukan apa yang disifatkan kepada aku. Aku tidak makan, aku tidak minum. Maka dia juga mengambil akhlak Rabbul Jalil pada waktu tersebut, tidak makan, tidak minum dan seumpamanya pada waktu itu. Boleh. Dan perkara yang dihalalkan pada waktu siang Ramadan, dia mengharamkan dirinya pada waktu tersebut. Kerana apa? Kerana aku mengharamkannya. Maka dia mengikuti arahanku, walau dia tak pernah tengok aku. Hanya mengambil daripada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka dia milikku. Maksudnya amalan ni aku sahaja yang akan menentukan berapa yang dia akan perolehi. Sebab tu puasa ni buat yang semua benda kena latih. Budak-budak sejak pada kecil, umur 7 tahun kita dah bincang hari tu ni. Muru auladakum bis salati ibna 7 sinin. Ajarkan ataupun arahkan anak-anak apa ni dengan menunaikan solat sejak daripada umurnya cukup 7 tahun qamariyah. Wadribuhum ibna 10 sinin, dan pukul mereka ketika umurnya 10 tahun qamariyah. Cukup 10 tahun baru pukul, kalau tak semayang juga. Maka sama juga dengan puasa. Puasa pun umur anak 7 tahun dah kena suruh untuk dia puasa. Tak boleh kita kata kecil lagi, baru 7 tahun. 7 tahun ini 7 tahun qamariyah. Jadi kena kira dengan tahun qamariyah, jangan kira dengan tahun Masihi. Tahun qamariyah 1440 berapa ni, 1445 lah ni. Cucu dia lahir tahun bila, tengok balik. Kena pesan, kena habak, suruh dia puasa. Tak boleh penuhnya latih dia dulu untuk puasa. Dia kena latihan. Sebab tu kita tak heran tengok orang tua bangka dah tak boleh puasa lagi. Kenapa? Karena tidak ada latihan. Sejak daripada kecil dibiarkan. Dan kalaulah ini orang tua ni dulu mak dia tak pernah pesan dekat dia dengan puasa dan tak pernah larang dia dengan perkara tersebut, maka dosa tersebut ditanggung oleh ibunya dan ayahnya, karena tidak pernah menyuruh anaknya tadi dengan ibadah tersebut pada waktu kecil. Tapi kalau dia dah suruh, dia dah buat seperti yang Nabi suruh. Sebab hukum apa ni, muru auladakum bis salati 7 sinin tadi ni, bukan anak tu yang wajib puasa. Wajib tadi kepada pak tu yang suruh. Muru auladakum tadi ni, tu adalah arahan yang diberikan oleh syarak
kepada wali ataupun kepada qaim ataupun kepada yang wasi, orang yang mendirikan dan juga menjaga anak tersebut, untuk menyuruh anak tadi berpuasa dan juga solat. Bukan budak tu wajib, budak tu tak wajib, dia bukan taklif lagi waktu tu, tapi tu muru auladakum. Ini kaedah fiqh sebut, kaedah usul sebut apa? Al-amru bil amri bisyai' laisa al-amru bizalika syai'. Itu dia punya kaedah usuliyah dia. Kaedah usul dia al-amru bil amri bisyai' laisa al-amru bizalika syai'. Suruhan al-amru bil amri, arahan untuk memberikan arahan bisyai' dengan sesuatu, laisa al-amru bizalika syai'. Bukan arahan kepada benda tersebut. Contoh, muru auladakum. Muru auladakum ni apa dia? Al-amru bil amri, maksudnya kamu diberi arahan untuk memberikan arahan. Contoh dalam hadis, muru Abu Bakrin bil imami atau bis salati. Muru Abu Bakrin bis salati. Hadam sama kaedah juga. Muru Abu Bakrin bis salati. Jadi Sayyidina Rasul waktu ketika sakit, Nabi SAW menyuruh untuk menggantikan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Itu isyarat Nabi bahawa Sayyidina Abu Bakar akan gantikan Nabi, menjadi khalifah umat Nabi SAW. Khalifah zahir dan batin. Sayyidina Abu Bakar bukan khalifah zahir sahaja. Khalifah Sayyidina Abu Bakar bukan khalifah zahir sahaja. Dia bukan hanya memimpin zahir umat sahaja, dalam urusan ketenteraan, dalam urusan kenegaraan, dalam urusan undang-undang dan seumpamanya. Tak, bukan itu saja, malah urusan batin umat. Beliau memimpin dua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alam kewalian batin dan juga alam zahir yang bersama dengan umat. Dua-dua sekali. Sayyidina Umar sama, Sayyidina Osman sama, Sayyidina Ali sama, Sayyidina Hasan sama. Kemudian selepas beliau, tak, mereka hanya memimpin zahir saja, tidak lagi memimpin batin umat pada waktu itu. Tapi 5 orang ni, yang pertama ni, sebelum Sayyidina Hasan meletakkan jawatan dan menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah, maka kelima-lima mereka ni yang disebut oleh Nabi sebagai pemerintahan dengan minhajin nubuwah, dengan susunan ataupun dengan manhaj kenabian. 5 orang ni Nabi sebut dah dalam masa 30 tahun. 30 tahun akan berlalu proses tersebut. Ini Nabi sebut sebelum Nabi wafat. Dan kalau kira balik semua memang cukup 30 tahun. Cukup 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar perintah 2 tahun. Sayyidina Umar perintah 12 tahun. 12 tahun. 10 tahun. Sayyidina Osman 12 tahun. Okey? 12 tahun. Sayyidina Ali 5 tahun 6 bulan. Dan Sayyidina Hasan 6 bulan. Hasan 6 bulan je. Jadi kalau 2 campur 10, 12. 12 campur 12, 24. 24 campur dengan 5 tahun 6 bulan, 29 6 bulan. Campur dengan 6 bulan Sayyidina Hasan, 30 tahun. Cukup 30 tahun. Hak Nabi sebut dalam hadis. Ada dalam riwayat sebut kata akan berada dalam minhajin nubuwah salasina aman. 30 tahun Nabi kata. Nabi sebut sebelum Nabi wafat. 30 tahun cukup, lengkap. Baik, Nabi waktu ketika Sayyidina Abu Bakar berada di dalam masjid Nabi SAW dengan umat, dan Sayyidina Rasulullah SAW bagi tahu kepada para sahabat, muru Abu Bakrin bis salati. Suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Baik, sini muru Abu Bakrin bis salati ini, Sayyidina Abu Bakar wajibkah jadi imam pada waktu tersebut? Dah. Bukan arahan tadi sebelum Sayyidina Abu Bakar. Arahan tadi untuk kepada orang tadi bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar. Faham tak faham ni? Kalau tak faham tak tahulah. Arahan tu kepada untuk bagi arahan. Ini dipanggil kaedah al-amru bil amri bisyai' laisa al-amru bidzalika syai'. Al-amru bil amri bisyai' laisa al-amru bidzalika syai'. Jadi budak disuruh dalam tu untuk solat. Muru auladakum, maksudnya bapa tu yang wajib sebenarnya untuk menyampaikan arahan kepada anaknya. Syarak mengarahkan bapa
pada waktu itu untuk menyampaikan arahan. Maka yang wajib pada waktu itu ialah si bapa tadi menyampaikan arahan, si datuk tadi menyampaikan arahan kepada cucunya untuk melaksanakan urusan ibadah tersebut. Kalau dia tak buat, berdosa bapa tadi. Bukan anak tadi berdosa, bapa tadi yang berdosa. Boleh. Jadi kena suruh anak-anak cucu kita tengok balik umur berapa dah anak cucu kita. Kemudian seterusnya. Jadi kalau ibu-ibu semua, ayah-ayah semua ambil perhatian benda ni. Ni ada sampai tua bangka duduk lari buka puasa lagi tengah-tengah apa ni kebun getah. Apa? Nah. Sahok apa ni? Kita tengok lagi ada masalah kerja berat dan seumpamanya apa ni nanti ada dia punya masalah dia berkenaan dengan kerja berat. Kalau orang ni kerja berat. Dan kita tengok baik. Sunat-sunat ketika berpuasa. Di antara perkara yang disunatkan ketika berpuasa ialah, ini masuk perkara sunat dah. Yang pertama bersahur. Ini bermula waktunya setelah masuk pertengahan kedua daripada malam. Pertengahan kedua. Nisfus sani. Jadi pertengahan kedua daripada malam ni maksudnya macam mana? Kita kira baliklah daripada terbenam matahari pukul berapa sampai terbit matahari pukul berapa. Ambil dah sampai terbit fajar, minta maaf. Terbit fajar pukul berapa? Contohnya sekarang ni maghrib pukul 7.30. 7.30 sampai pukul berapa masuk solat subuh? Terbit fajar 6.30 contohnya. 7.30 sampai 6.30 tu kira jam dia. Bahagi 2. Macam tu. 7.30, 8.30 sejam, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30. Jadi maknanya 11 jam. 11 jam bahagi 2. Jadi 5 jam setengah. Dia lebih kurang lah. Maka kita kira balik 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Pukul 1 dikira pertengahan pertama. 1.30 sampai ke pukul 5.30, 6.30 dikira jam kedua. Selepas tu sunat. Maksudnya kira itu. Dikira dengan tempoh kedua. Waktu kedua tu barulah sunat untuk kita buka puasa. Atau kalau bahagi 3, kalau bagi 3 macam mana? Sepertiga terakhir. Itu. Kalau bahagi 3 sepertiga terakhir. Boleh. Itu kalau bahagi 3. Jadi sepertiga terakhir tu yang elok untuk kita bersahur pada waktu tersebut. Maksudnya kenapa? Karena hampir dekat dah dengan nak masuk kepada ibadah. Jadi bersahur bermula setelah masuknya pertengahan kedua daripada malam. Jadi ini bermaksud makan sebelum pertengahan malam tersebut tidak disebut sebagai sahur. Maka ia tidak dapat sunnah sahur. Jadi kalau makan sebelum tengah malam, yang dimaksudkan ni, jangan tengah malam kerja pukul 12 ya. Tak, bukan macam tu. Dia kita kira 12 tengah malam ya. Kita 12 tengah malam ni kira tengah malam lah kok no. Jadi 12.30 boleh dah. Kira macam saya sebut tadi. Untuk nak tengok waktu tu bagi betul-betul. Kalau tidak tak dapat pahala sahur. Maka apa ni kena ambil berat benda tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Ini boleh baca ni. Boleh baca dua-dua. Ai ajran wa sawaba. Bersahurlah kalian kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat barakah, iaitu pahala kebaikan. Tengok di bawah nota kaki nombor 9 tu. Terdapat perbezaan pandangan pada maksud barakah tu. Pandangan pertama dimaksudkan dengan barakah adalah ditambahkan kekuatan untuk melaksanakan puasa. Itu barakah. Jika diterjemahkan dengan maksud ini, maka as-sahur dibaca dengan fathahkan sin, sahur. Maka maksud hadis tersebut ialah makanlah dan minumlah kalian pada malam-malam Ramadan sebelum subuh. Kerana sesungguhnya makanan dan minuman pada waktu tersebut akan menambahkan kekuatan serta semangat untuk berpuasa. Pandangan kedua dimaksudkan dengan barakah adalah ditambah pahala dan kebaikan. Jika diterjemahkan dengan maksud ini,
As-suhur dibaca dengan dhammahkan sin. Yani suhur, maka maksud hadis tersebut ialah makanlah dan minumlah kalian kerana sesungguhnya pada makan dan minum tersebut menambahkan pahala dan kebaikan. Ini pada perbuatan makan dan minum itu sendiri. Nah, ni. Tadi kalau sahur, makanan itu sendiri. Nah, dia macam wadu dengan wudu. Wudu, perbuatan wudu. Wadu, air wudu. Kalau sahur, makanan sahur tu. Makanan tu sendiri yang barakah. Kalau suhur, apa dia? Perbuatan makan tu, bukan makanan tu. Perbuatan makan sahur tu. Jadi sekadar bangun saja dengan perbuatan bangun sahur tu, minum air sekalipun satu teguk, itu sudah dikira barakah dah, insya-Allah. Dikira akan menguatkan dan memberikan kebaikan, insya-Allah. Itu makna dia. Tak mendapat pahala. Walau bijara'ati ma, walaupun dengan sekadar satu teguk air. Jadi jangan tinggal sahur, walau satu teguk air. Boleh. Dan kena biasakan anak-anak kita. Hak kecil-kecil kalau nak bangun puasa ni, kena gerak dia sekali. Kena gerak dia sekali, bangun makan sahur walaupun satu teguk air, insya-Allah. Yang afdalnya dilewatkan bersahur sehingga hampir terbit fajar. Nah ni, dalam riwayat, dalam satu pandangan, sehingga lebih kurang ada baki 50 ayat Quran dibaca. Itu waktu tu afdal. Ada 50 ayat Quran dibaca. Contohnya daripada ayat pertama sampai ayat ke-50 dalam surah Al-Baqarah contohnya, ataupun ayat pertama sampai ayat ke-30 bagi apa ni? Surah Tabarak contohnya. Surah Tabarak kalau dibaca 30 ayat, campak 20 ayat lagi, maksudnya macam baca 20 dah, baca 20 baca 2 kali surah Al-Mulk. 2 kali bacaan surah Al-Mulk, maka waktu tu sunat kita bersahur. Yang afdalnya dilewatkan bersahur sehingga hampir terbit fajar, ini berdasarkan hadis la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu as-suhura. Sentiasalah umatku dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tamam? Jadi kalau mempercepatkan buka dengan makna mempercepatkan buka dengan masuk waktu dengan secara yakin. Ini janganlah mempercepatkan buka waktu zuhur dah hentam lah, tak lah. Cepatkan sungguh tu. Jadi mempercepatkan berbuka tu dengan makna yakin masuk waktu terbenam matahari tu. Itu masuk cepat. Maksudnya sebaik saja tahu terbenam matahari, makan. Tamam. Nanti kita akan tengok nanti. Termasuk tak buka puasa dengan korek tik hidung ke, contoh. Ustaz Leh dah bahas tadi tak? Masalah korek telinga, tamanah had zahir, tamanah had batin. Jadi kalau untuk faham kata korek telinga batal puasa, tak, telinga ni dicerita kena had batinnya sampai ke gegendang telinga. Tu baru had batin. Had batin. Jadi ada orang korek telinga sampai ke gegendang telinga ni. Dia nak kira batin tu selepas gegendang telinga. Jauh dikira had batin. Di maknanya kalau korek telinga, kalau tak kena had batin tadi ni, tak kena sampai gegendang telinga, sampai lajak gegendang telinga tu kira biasanya hatta kata para imam ghalib adat bagi tangan manusia ni tak ada lah sampai ke gegendang. Tak ada siapa yang korek tu sampai ke gegendang telinga dia. Payah. Dan kalau dia dah lajak pada gegendang tu, maknanya jadi pekak dah sebenarnya. Telinga dia tak ada lah. Boleh. Kemudian seterusnya, yang kedua, melewatkan sahur dengan yakin bahawa ianya masih dalam waktu malam. Lewatkan sahur dengan yakin bahawa ia masih dalam waktu malam. Yang ketiga, mempercepatkan berbuka dan mendahulukannya daripada solat setelah benar-benar dipastikan bahawa matahari telah terbenam. Cepat berbuka. Cepat berbuka dengan makna apa? Mendahulukan buka puasa daripada solat. Bukan mesti makan besar, bukan mesti makan berat. Tak. Cukup sekadar makan minum air satu secawan ataupun satu teguk, 2 teguk, kemudian kurma, ganjil,
Nah, kurma nanti akan sebut mana yang afdal. Nah, kemudian semayang. Habis semayang nak makan balik, lepas tu sila, tak masalah. Macam tu. Jadi kita di pondok buat macam itulah. Buka puasa dulu dengan makan yang kecil dulu, makan minum air dulu. Kita ada daurah ni sepanjang Ramadan. Ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, Ramadan ada daurah, ada baca kitab. Siang baca kitab, bihabak rasanya dekat 30 tahun dah ni. Habak. Nah. Dia duk kira malu, malu, mengaji pun malu, no. Dia ni duk main ni alhamdulillah lah. Nah. Tarawih tiap-tiap malam adalah di sini. Kita akan buat tarawih sini tiap-tiap malam. Dan habis tarawih pun ada kelas lagi, mengaji lagi. Setiap malam. Jadi kita akan baca kitab daripada pukul 9 pagi sampai jam 12.30 tengah hari. Lama no? 3 jam lebih kurang baca kitab. Tapi waktu tu tak apa nak panas sangat lah. 9 pagi sampai 12.30 tengah hari. Kemudian atau kalau kata nampak semangat lebih sikit sampai zuhur. Habis zuhur berhenti. Ataupun sebelum zuhur berhenti lah, nampak teruk lah tu. Nah, sebelum zuhur tu akan berhenti. Kemudian balik rehat. Sampailah dekat nak buka puasa pula. Sejam sebelum buka puasa ataupun setengah jam sebelum buka puasa, kumpul balik. Kita akan baca doa, ada wirid, baca musabbaat contohnya, dan kemudian barulah buka puasa. Buka puasa ringan, kemudian semayang maghrib, kemudian baru makan berat. Lepas makan berat, barulah kemudian semayang isyak. Dan kalau kata masa tak panjang, biasanya makan berat tu dia akan lajak sampai isyak. Nyembang tu boleh tahan lah sampai isyak. Habis isyak, semayang isyak, semayang tarawih 20 rakaat. Habis 20 rakaat, baca kitab pula lagi 1 jam. Kitab Fathul Wadud. Fathul Wadud saya akan baca 2 kitab. Pagi saya akan baca kitab Sirah. Sirah yang saya karang ada 1000 bait, 1000 rangkap syair, tapi kali ini baca 250 saja. Dalam masa 10 hari itu akan dikhatamkan 250 rangkap syair yang saya tulis itu. Di sirah Nabi SAW ada 1000 rangkap syair, tapi yang kita akan baca 250 dulu. Lagi 750 yang tu nanti akan datang insya-Allah. Nah, kemudian malam 1 jam tu akan baca kitab Fathul Wadud. Itu selama 10 hari itulah. 10 hari daurah. Selepas 10 hari ada 20 hari lagi. Ataupun ada lebih kurang 19 hari lagi. 19 hari lagi itu pula keadaan di zawiyah sama saja. Setiap pagi saya akan baca kitab juga. Daripada 9 pagi sampai tengah hari saya akan baca Syama'il. Dan dengan syarah Syama'il sekali, iaitu syarah Al-Imam Al-Bajuri. Saya tak baca matan saja, saya baca syarah sekali. 1 sampai sekadar yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berapa nak khatam tu kita pun tak tahulah. Tapi saya akan baca semua. Sekali dengan syarah dan sekali kita akan baca. Kemudian malam selepas tarawih saya akan baca Tuhfatus Saniyah, kitab Nahu, dan akan khatam dalam masa 20 hari tersebut insya-Allah. Saya akan khatamkan kitab Nahu tadi dalam masa 20 hari tersebut insya-Allah taala. Termasuk sekali dengan tamrin sarfi dalam mizan. Saya akan ulang dengan santri-santri dengan saraf setiap malam. Akan diulang balik mizan saraf. Diulang sampai mereka ingat betul dalam masa 20 hari tersebut. Jadi dalam 20 hari itu mereka akan dapat 2 lah. Pada waktu malam saraf dengan Nahu. Akan baca Nahu lebih kurang 1 jam lebih. Kemudian lepas tu akan diulang saraf. Ramai-ramai. Yang tu bersama dengan santri, dan kalau siapa yang nak ikut silakan, tidak ada masalah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nak tahu kot maklum-maklum nak mengaji saraf juga ke? Nah. Tahu saraf maklum? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kalau nafikan fi'il madhi pula, ma fa'ala, ma fa'ala, ma fa'alu, ma fa'alat, ma fa'alata, ma fa'alna, ma fa'alta, ma fa'altum, ma fa'altuma, ma fa'altum, ma fa'alti, ma fa'altuma, ma fa'altunna, ma fa'altu, ma fa'alna. Kemudian
buatkan dengan wazan majhul. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, wah tu dia. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Kemudian nafikan majhul. Ma fu'ila, ma fu'ila, ma fu'ilu, ma fu'ilat, ma fu'ilata, ma fu'ilna, ma fu'ilta, ma fu'iltum, ma fu'iltuma, ma fu'iltum. Sambung. Ma fu'ilti, ma fu'iltuma, ma fu'iltunna, ma fu'iltu, ma fu'ilna. Kemudian fa'il mudhari' pula. Yaf'alu, yaf'ala, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nafikan. La af'alu, la fa'la, la yaf'alu, la yaf'alani, la yaf'aluna. Ulang tu sampai gila, faham? Maka ulang tu setiap malam saya akan ulang macam tu sampai depa ni boleh baca kitab, insya-Allah. Jadi Ramadan ni 2 kitab, 3 kitab, 5 kitab sebenarnya kita akan baca 5 kitab. Kita akan baca sepanjang Ramadan setiap malam selepas tarawih. Jadi tak ada masalah. Dan bila tadarus lepas tu. Lepas mengaji sejam tu, santri tadarus pula. Boleh? Ahmad, lagi tebal spek lah ni. Tadarus wajib setiap malam satu juzuk. Tadarus. Faham? Tadarus saya nak suruh kalau boleh ni satu tadarus tu 2 orang saja duduk. 2 orang baru tadarus. Ni kalau nak tadarus secara sunnah, ni ada sunnah nanti akan sebut dalam ni. Macam mana tadarus para ulama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni ada dalam ni, saya ada sebut masalah tadarus. Mana tu? Buka sekejap, kalau tengok tu saya takut tak jumpa. Ni dia. Buka surat apa? Dia 1943. Ini panjang nak syarah ni. Tak apa, saya buka dan tadarus tu kebetulan 33. Tu muka surat apa? Dia sunat dia sunat yang ke-7. Ada sunat yang ke-7. Naam. Yang kita dah baca tadi sunat yang pertama kan, sahur. Sunat kedua dah baca. Dia sunat ke-7, cuba baca. Membanyakkan sedekah. Ni antara sunat dalam puasa. Memberi makan. 2, bagi makan. Jadi banyakkan sedekah bulan Ramadan ni. Siap dah duit. Niat untuk bagi sedekah. Bagi makan macam mana cara? Masak tiap-tiap malam tu kita nak makan tu, bawa main jamu juga orang buka puasa. Ataupun pi bagi dekat jiran kita walau 1 piring kecil. Bagi, kena buat. Pahalanya sama dengan orang yang puasa tu. Sama. Yang kedua, membaca Al-Quran secara bersendirian, bertadarus Al-Quran. Membaca Quran sendirian pun dapat pahala sunat yang bagus, yang luar biasa, karena Al-Quran adalah bulan Al-Quran. Pada bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, masa untuk tilawatul Quran. Al-Imam Malik bulan Ramadan tak buat kelah. Tak apalah Imam Malik. Kita kata Imam Malik tak buat kelah, yang Syekh ni duk pergi buat sampai 5 kelah ni apa pasal ni? Tu Imam Malik. Imam Malik tak ada kelah pun tak apa. Imam Malik nama pun mujtahid mutlak. Kita ni terbalik. Bukan Imam Malik, kita ni terbalik. Jadi kena baca banyaklah. Kena mengaji lah dulu. Sebelum nak yangkab ataupun nangkabu fil ibadah, sebelum kita nak sungguh-sungguh dengan ibadah tu, ngaji dululah. Baik. Yang ketiga, yang seterusnya bertadarus Al-Quran. Tengok di sini. Tengok nota kaki nombor 14. Maksud tadarus seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dan Al-Imam Al-Bujairmi rahimahumallahu ta'ala adalah dengan cara seorang membaca di hadapan seorang yang lain, dan kemudian yang mendengar akan mengulangi semula bacaan yang telah dibaca oleh pembaca yang pertama. Itu dia. Ilhamuddin. Soalnya Ilhamuddin duduk dengan Amirul. Selepas dia rakam macam ni, terus dia pusing. Menghadap dua-dua orang dia pegang Quran. Jadi pusing dua-dua, tapi elok tengok mushaf. Sunat tengok mushaf pada bulan Ramadan. Al-Imam Malik
Masuk Ramadan, dia menutup majlis hadis, dan juga dia menutup majlis dengan para ulama, ditempukan dengan baca Al-Quran, melihat mushaf. Walaupun beliau hafal Quran, tengok mushaf kan dapat pahala. Pahala dapat tengok Quran dan juga baca lagi. Dan kemudian baca macam mana? Dengan cara seorang membaca di hadapan seorang yang lain, dan kemudian yang mendengar akan mengulangi semula bacaan yang telah dibaca oleh pembaca pertama. Itu dia. Jadi maknanya, kalau buat 10 orang, jenuh. Tak habis malam tu. Dan kalau seorang tu baca semuka. Kalau tadarus yang betul, ikut dengan istilah Al-Imam Bajuri dengan Imam Bujairimi, kalau tadarus, maknanya kalau saya baca satu muka, hak yang kedua dia dengar tadi, dia kena ulang balik semuka yang saya baca. Hak ketiga, ulang balik hak yang kami baca tadi, sampailah hak ke-10. Tu dia, tak habis malam tu. Sampai subuh pun tak selesai lagi. Hak tu kalau tadarus. Sebab tu saya kata, kalau hak tadarus macam ni, sesuai dua orang. Seorang baca, seorang dengar, dia ulang balik, lepas tu bacaan kawan ni. Tu baru tadarus. Baik, hak kita duk buat apa dia nama? Tak sunat? Sunat juga. Hak kita duk buat di masjid-masjid, baca kepada kawan ni sambung tu pun sunnah. Hak tu apa dia disebut? Tu bukan tadarus, itu panggil idarah. Dia tak panggil tadarus, dia panggil idarah. Ni tengok, Al-Imam Bujairmi rahimahullah mengatakan bahawa manakala cara bacaan yang masyhur pada zaman sekarang. Zaman sekarang ni zaman bila? Zaman beliau lagi. Zaman Imam Bujairmi 200 tahun lepas. Zaman tu dah masyhur dah dengan cara baca macam kita buat lah ni, iaitu dengan cara seseorang terus menyambung setelah pembaca pertama tamat bacaannya. Kita baca tamat satu muka, kawan yang kedua sambung saja bacaannya. Nah, itu disebut al-idarah, bukannya al-mudarasah, tadarus. Faham nah? Itu dipanggil idarah, bukan tadarus. Boleh faham? Sini. Baik, boleh tak dapat pahala? Dapat pahala kedua-duanya. Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, sesungguhnya al-idarah juga sunnah. Sunnah. Apa? Buat sama juga tak ada masalah, boleh. Nah, dengan cara sebahagian pembaca potongan ayat, manakala sebahagian yang lain menyambung bacaan tersebut. Boleh, tak ada masalah apa. Tapi kita tak dikira khatam secara bacaan seorang diri lah. Tapi kalau kita buat dengan tadarus, dengan makna yang kita sebut tadi, contoh dua orang tadi baca, dia baca semuka, kawan ni baca semuka. Dia ni baca semuka, kawan ni baca semuka lagi. Ulang balik bacaan yang kawan tu baca. Bermakna dia akan khatam sejuzuk, kawan ni pun khatam sejuzuk. Kemudian kedua-duanya dengar pula juzuk orang lain. Jadi dia seolah-olah membaca satu juzuk dan mendengar satu juzuk. Dua pahala. Tapi itu yang paling payah sekali lah. Jadi maknanya kalau Ramadan tu habis 30 hari, kalau dia buat macam tu, bermaksud dia telah khatam Al-Quran 30 juzuk, satu kali khatam, dan sekali khatam dengar. Sekali khatam dengar saja, sekali lagi khatam baca. Dan dia khatam sungguh. Dan tadarus ni waktu malam, afdalnya malam. Jadi kita akan buat juga tahun ni Ramadan kena keras sikit. Tahun-tahun sebelum ni rehat banyak dah. Kita kelah lagi siang. Keluar ayat ni, otak keluar kat telinga. Ramadan adalah bulan untuk letih. Saya akan duduk sekali. Kalau saya tak duduk sekali, pergi ketuk pintu rumah. Saya akan duduk sekali. Habis kelas Nahu, habis kelas Saraf, kita akan terus baca Quran 30 juzuk. 30 juzuk lah Quran tadi. Kalau nak khatam tiap-tiap malam, boleh. Selepas maghrib, sebelum masuk isyak, bagi seorang sejuzuk, pakat baca. Itu pun lagi hebat kat tu. Khatam tiap-tiap malam 30 juzuk khatam. Santri ada 26 orang, campur dengan staf-staf. Gabung sekali semua dengan guru-guru semua yang hadir, khatam tiap-tiap malam, baca dengan bahagi seorang sejuzuk. Yang tu pun kalau buat tiap-tiap malam, kalau dia ambil hari ni juzuk pertama, esok pula dia ambil juzuk kedua, lusa dia ambil juzuk ketiga, dia akan khatam pula lagi sekali Quran lagi. Lepas tu dia khatam lagi dengan tadarus, 2 kali khatam. Khatam pula dengar, 3 kali khatam. Tapi try dulu lah Ramadan ni.
Mari kita buat tengok. Ramadan ni kita akan buat insya-Allah. Jadi saya tak pergi mana, Ramadan ni memang duduk di zawiyah saja. Tak pergi mana. Boleh. InsyaAllah. Kena semangatlah. Ramadan pun main sekali-sekala saja. Kita nak hidupkan betul-betul Ramadan tadi insya-Allah. Baik. Mempercepatkan berbuka, dia baca dah. Dan disebut kata di sini, dan ini berdasarkan hadis dalam sahihain, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu atau ma ajilul fitra. Ma ajjalul fitra. Sentiasalah umatku ini dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Cepat buka puasa maksudnya ketika yakin masuk waktu. Imam Asy-Syabramalisi, tu cara baca nama Imam Syabramalisi. Ada baca Syubramalisi, ada baca Shibramalisi. Al-Imam Husaini Bik rahimahullahu ta'ala, Syafi'i Saghir di Al-Azhar Al-Syarif, beliau meletakkan baris pada nama Al-Imam Ali Syabramalisi. Dia pun nama Syabramalisi. Al-Imam Syabramalisi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa disunatkan mempercepatkan berbuka walaupun dalam keadaan sedang berjalan, dan perkara ini tidak dikira menjatuhkan muru'ah. Dia disunatkan buka hatta kalau tengah berjalan ke pun. Tengah nak main masjid, bawa dah kurma 3 biji, azan masuk, berak makan tu sambil duduk berjalan, sambil jalan ni. Adakah tu menjatuhkan muru'ah? Tak, tidak menjatuhkan muru'ah. Kenapa? Karena disuruh mempercepatkan buka puasa waktu tu. Alah duduklah sat. Nak lawan dengan Imam Syabramalisi. Kalau boleh duduk, sila, tak ada masalah apa. Tapi kalau kata dia tak boleh nak duduk tempat tu, dia nak kena berjalan cepat juga waktu tu, dan dia nak kena makan pada waktu yang sama, makan, cepatkan buka puasa pada waktu tersebut. Tapi pastikan azan tu betul-betul kan, no? Ini azan asal lah. Jelas-jelas dah tengah duduk berjalan, nampak matahari, tiba dia nak buka juga puasa waktu tu dah. Yang keempat, berbuka dengan rutab dan memakannya mengikut bilangan ganjil. Jika tiada rutab maka boleh berbuka dengan busr. Rutab ni cari rutab. Rutab apa dia? Kurma basah. Kurma basah cari. Makan ikut bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, jangan banyak sangat. Setakat 7 tu pun dah teruk tu. Ni kalau kata ni gula tinggi. Dan kemudian bagus kerana apa dimulakan dengan rutab? Karena ketika seorang tadi perutnya kosong dan dimasukkan dia dengan apa ni, dengan manisan seperti kurma ni, dia akan menyebabkan penghadaman yang akan jadi baik. Ini kalau orang sains tahulah, doktor lagi tahulah. Berbuka dengan rutab dan memakannya mengikut bilangan ganjil. Jika tiada rutab maka boleh berbuka dengan busr. Busr apa dia? Busr ni buah kurma yang dia setengah rutab, setengah lagi dia putih sikit. Bagi busr. Ataupun dia putih tu, warna merah tu. Kalau kita pergi ke Saudi ataupun ada duk jual lah ni, kurma yang warna dia merah, kerah lagi tu, itu panggil busr. Dan jika tiada busr maka dengan tamr. Tamar lah, kurma kering. Kita ada tamar kering tu lah. Dan kalau boleh beli rutab, hak kurma basah. Ada Yusuf Tayyub duk jual tu, hak kurma basah rutab tu, hak tu lah. Jika tiada, tapi eloknya tamar Madinah elok. Kalau beli rutab daripada Madinah Al-Munawwarah. Beli rutab Madinah Al-Munawwarah. Ataupun beli tamar daripada Madinah Al-Munawwarah, karena dia bercampur dengan tanahnya Madinah. Itu jadi lagi barakah. Jika tiada tamar maka dengan air Zam-Zam. Kalau tak ada tamar, ambil air Zam-Zam. Kalau ikut pandangan Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, Syekhul Azhar Asy-Syarif, mendahulukan air Zam-Zam daripada air yang lain jika ada air Zam-Zam sebelum berbuka. Jadi kena ambil air Zam-Zam dulu sebelum air lain. Kalau ada air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Jika tiada Zam-Zam maka dengan air biasa. Jika tiada air biasa, dengan halwa. Dan jika tiada halwa maka dengan halwa. Halwa dengan halwa. Perbezaan antara halwa dengan halwa, ada ya kat belakang kan. Jadi halwa dipanggil. Halwa, manisan yang tidak disentuh atau api seperti madu dan kismis. Ni dia panggil halwa. Dia tak ada hamzah kat belakang. Maka tu dia makanan manisan yang tak disentuh api lah.
Contoh seperti madu, contoh seperti kismis dan seumpamanya. Yang kedua, halwa, manisan yang dibakar dengan api, macam kek, kuih-kuih. Kuih-kuih ni kena bakar dengan api. Jadi bila bakar dengan api dipanggil halwa. Sunat tak makan? Sunat juga kalau kata tak ada benda-benda tadi. Jadi dahulu paling utama rutab. Tak ada rutab, busr. Tak ada busr, tamr. Kemudian air zam-zam. Kalau tak ada juga air zam-zam. Tak ada air zam-zam, air biasa. Tak ada air biasa, maka mula dengan halwa, iaitu seperti madu, ambil minum madu sikit. Atau kalau tak ada madu, ada kek, kuih, makan kuih. Ada betul-betul. Jadi kalau ada kuih, ada kurma apa semua kali, nak ambil mana dulu? Ya, kita dah tahu dah hukum ni, sunat ni, ambil kurma dulu. Kalau tak ada rutab, tak payah minta ke tuan rumah. Pergi rumah orang, kawan jamu, tak kurma dalam tu, tak ada rutab, tak ada. Tanya pula, ingat beliau kedai makan. Kawan tu jamu tu besar rahmat dah. Pergi tanya pula. Lepas tu disebut dalam sebahagian ulama menyebutkan, famin rutabin fal busri fattamri zamzamin fama'in fahulwin summa halwa lakal fitru. Famin rutabin, rutab, fal busri, kemudian busr, fattamri, kemudian tamr, zamzam, fama'in, ma', fahulwin summa halwa lakal fitru. Tamam. Allamah Al-Hifni rahimahullah telah menyebut dalam hasyiahnya ke atas Jami'us Saghir, yang paling afdal didahulukan dengan rutab. Ini Imam Hifni sebut lain pula. Tadi dia sebut yang secara umum rutab, busr, kemudian tamr. Sekarang beliau sebut rutab dulu kalau yang paling afdal. Ini tak ada khilaf, ulama semua sebut rutab dulu, yang basah dulu. Kemudian kata beliau ajwah. Ini ajwah Madinah maksudnya. Ajwah Madinah Al-Munawwarah. Karena ajwah bukan hanya di Madinah saja, ajwah ada juga tanam di Iran pun, ada banyak tempat dia ada jenis kurma. Tapi yang afdal ajwah Madinah Al-Munawwarah. Lebih lagi sakan ajwah aliyah. Ajwah aliyah ni ditanam di satu tempat namanya Aliyah. Aliyah ni tempat mana? Kebun hak Nabi tanam. Katanya sampailah pokok hak Nabi tanam tu ada lagi dan masih berbuah sampai sekarang, katanya. Maka buah tu hak keluar daripada Aliyah ni, hak tu yang paling elok. Sebab tu kalau pergi Madinah, kalau tanya dekat ni, ada kalau orang-orang yang dipercayai lah, kalau dia habaq kata, tanya mereka mana ajwah Aliyah, mana ajwah Aliyah ni, kat nak masuk Ramadan ni kau boleh cari. Tahu kau ada orang nak balik daripada Madinah ke, pesan kata nak ajwah Aliyah, 3-4 kilo. Kawan kata kilo aku pun nak habis dah, dia kata pesan kat aku pula. Dan kalau dia jual lagi elok lah. Ni hak jenis jual-jual dia jual ajwah aliyah, dia mahal. Tapi yang tu yang terbaik. Dan kata para ulama, kita ni nak cinta dengan Nabi ada banyak cara. Pertama, banyak sebut tentang Nabi. Yang kedua, selawat pada Nabi selalu. Yang ketiga, melawat tempat-tempat Nabi. Kena pergi Madinah. Yang keempat, makan kurma Madinah. 4 ni. Kenapa? Kerana kita nak makan tanah Madinah. Nak makan tanah ni tu bukan adat manusia. Nak ambil tanah pepok, bukan senang. Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi Madinah hasil bumi dia. Apa dia? Kurma. Maka makan kurma tu seolah-olah kita telah makan hasil tanah negeri tadi. Sebab tu kalau negeri kita ada buah, makan buah di negeri tersebut, dia akan jadi cinta kepada negeri itu. Dia akan hadir perasaan cinta kepada negeri kita. Sebab apa kita jadi kasih dengan negara kita? Ya, kerana kita makan hasil tanah daripada negara kita. Sebab tu orang yang dia ada kebun, dia makan hasil kebun dia, dia punya sayang kat kebun tu so duk jual lah dengan 3 juta pun dia tak mau beli. 4 juta tak apa. Maksudnya kalau nak jual mahal pun, kalau kebun tu pula tadi warisan contohnya, dia tak akan jual. Kenapa? Kerana ni hasil titik peluh datuk nenek moyang contohnya, ada jenis itu kan. Dia akan rasa dalam hati dia. Kenapa? Kerana ni tanah yang dia telah makan sekian lama. Tamam. Ajwah yang kedua. Yang ketiga busr. Yang keempat kemudiannya tamar, kemudian air, kemudian semua jenis manisan. Apa saja manisan? Jadi kalau kata dengan ikut pandangan ni, dia tak ada beza antara hulwu dengan halwa.
Tak ada beza dengan yang dibakar api ataupun tidak dibakar api manisan tersebut. Faham? Kalau kami di Mesir, bulan Ramadan ni, tiap-tiap Ramadan dia akan ada jual ayak. Nah, ayak Arqasus dia panggil. Arqasus ni ayak akak kayu, ayak akak Arqasus yang dia akan campur dengan soda. Ayak ni pahit. Kalau minum dia akan rasa manis dekat ujung tekak dia. Tapi kalau minum mula-mula pahit. Nah, ramai pelajar kita tak boleh minum ayak tu, dia kata apa ayak. Tapi kalau tengok macam ayak ketum. Nah, ayak dia warna dia macam ayak ketum tu. Yang tu dijual di sana. Bukan ayak ketum tu. Tu ayak Arqasus. Arqasus ni ayak akak kayu. Ayak tu kalau minum awal waktu buka puasa, dia akan jadi, perut kita jadi sedap. Saya kalau bulan Ramadan akan beli ayak tu. Ayak tu pun ada beberapa kedai je di Kahirah tu. Hak sakat saya duk tahu lah. Hak saya duk beli tu hak sedap. Hak lain ni soya pada soda lebih. Dia tak sedap. Dan dia ajak saya buat, tapi saya lupa. Belilah dia punya akak tu, tapi lupa tak ke mana, orang tak tahu, nak beli lain. Jadi dia ajak cara nak buat tu. Arqasus tu bagus minum. Itu memang dia menyegarkan badan. Orang Arab minum ayak tu setiap bulan Ramadan. Tapi yang sonoknya bulan Ramadan je ada. Bulan lain tak ada. Tapi kalau bulan lain ada seorang yang akan bawa. Dia ni tukang, kalau duduk di Azhar dulu, ada lama-lama dulu ni, dia ada bawa macam kulit kambing. Dia ada letak belakang dia kulit kambing, lepas tu dia ada macam corong. Dia sambung dengan kepala kambing tu dekat kulit tu dengan corong untuk tuang ayak. Jadi dia akan jual. Kat pinggang ni penuh dengan cawan, gelah. Jadi dia akan jalan kat sepanjang jalan tu, kita minta ayak kat dia, dia akan tuang ayak tu daripada kulit kambing tadi. Ayak apa? Ayak Arqasus tu lah. Ayak tu dia minum tengah-tengah panas tu. Tu bukan bulan Ramadan lah. Kalau bulan Ramadan dia ada jual di kedai-kedai apa ni, kedai-kedai asir, kedai-kedai jus. Tu memang sedap. Tak ingat Mesir lah pula kan. Tu. Baik. Al-Imam Bujairmi ni sebut kata mendahulukan bus daripada ajwah. Ni dia beza-beza pandangan. Manakala Al-Imam Bajuri meletakkan ajwah sama seperti rutab. Imam Bajuri kata ajwah sama dengan rutab. Jadi kalau ikut pandangan Imam Bajuri, kalau kita tak ada rutab, ada ajwah, makan ajwah saja. Kenapa? Karena dia sama dengan rutab pada kedudukan. Karena dia berkait dengan Nabi SAW. Tamam? Disebutkan juga bahawa Al-Imam Syarqawi rahimahullah habislah mendahulukan manisan setelah air seperti buah tin, kismis dan selainnya daripada buah-buahan. Tamam? Jadi jika seorang dikira melaksanakan sunnah jika mengambil walau satu rutab ketika berbuka, walau satu rutab. Manakala yang sempurnanya adalah dengan mengambil sebanyak 3 biji atau lebih mengikut bilangan ganjil. 3, 5, 7. 1 okey. Tapi kalau ambil 3 afdal. Ataupun dan ke atas. Pandangan para doktor perubatan mengatakan bahawa buah tamar boleh menyebabkan pandangan mata menjadi lemah. Ini ada sebahagian doktor sebut ini. Saya nukil daripada kitab sebagian ulama. Ini tidaklah menyebabkan ternafinya sunnah berbuka puasa. Iaitu kalau makan banyak maksudnya. Jadi kalau terlalu banyak, apa benda pun kalau terlalu banyak, dia akan jadi masalah. Macam orang kata lah, kambing bukan Nabi suka ke? Dia hantar kambing tiap-tiap hari. Memang jam tamar kan Nabi suka. Dia bubuh sampai satu bekah. Makan tamar sambil duduk tengok, dia macam makan popcorn tu. Tengok TV, buh tamar. Sayyidina Al-Imam Muslim, satu malam ada orang tanya soalan dekat beliau dalam kelas. Tanya-tanya soalan dekat dia dalam kelas. Imam Muslim tak boleh nak jawab. Kata saya tak jumpa jawapan ni. Tak apa, saya balik rujuk dulu. Ni imam dulu. Orang lah, kalau tanya apa jawab tu. Imam Muslim kata nanti saya cek dulu balik. Dan dia balik. Kebetulan waktu tu ada orang hadiah satu bekah tamar besar. Satu bekah. Bekah dulu buat daripada pelepah tamar lah. Dalam bekah tu penuh dengan buah tamar. Lalu isteri dia tolak bekah tadi, dia ambil letak kat tepi dia. Dan dia pun cari kitab dalam maktabah dia. Sambil duk buka kitab tu, sambil duk makan tamar sebiji. Sambil buka kitab, sambil makan tamar sebiji. Rupanya sedap-sedap dah subuh. Jumpa jawapan. Jawapan hak dia cari itu jumpa. Zaman dulu tak ada ni Google lah ni, ingat handset. Dan dulu ada Google cari-cari gitu je. Ni kena cari semua kitab.
cari-cari jumpa kitab tadi, dan habis tamar dalam bekah tadi, dia tak sedap. Dia dah makan satu bekah lah, bekah besar, dan meninggal dia pagi tu. Wafat dia selepas tu, wafat. Karena mungkin darah terlalu tinggi, dan dia punya gula dia terlalu tinggi pada waktu tersebut. Wafat dia kerana apa? Kerana sibuk dengan ilmu, dan Khalid tak sedar kata dah makan satu bekah tamar. Dia tahu tu. Kita buka kitab pun tak, apa pun tak, tapi tengok-tengok habis semeja. Tu kitab tu kita. Kitab tak buka apa pun tak, tengok, habis dah semeja. Lepas tu buat terkejut, darah tinggi naik, kencing manis pun teruk. Lepas tu buat terkejut. Dia suka terkejut. Jadi itu kalau kata, walaupun buah tamar boleh menyebabkan pandangan mata jadi lemah, ini tidaklah menyebabkan ternafinya sunnah berbuka puasa dengan tamar, kerana pandangan mereka tergantung kepada sesiapa yang terlalu banyak memakan tamar. Itu makan sampai tidak ikut had. Jika seseorang tidak makan terlalu banyak, maka ini boleh menguatkan pandangan mata, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bujairmi bagi syarahan beliau terhadap kitab Al-Ikhna'. Ini disebut dalam kitab Fathul Alam secara talqis. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan seterusnya pada minggu depan. Minggu depan masuk puasa lagi? Tak lagi tak lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, insyaAllah ta'ala. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.